Okey, salam sejahtera kepada semua. Hari ini saya akan bincangkan tentang soalan modul latihan yang untuk PDPTR kali ini. Okay, so kita tengok soalan yang pertama ni. Okay, jadual 6 menunjukkan maklumat campuran bahan dan masa yang diambil untuk 25 hidrogen gas. So maklumat pertama dia dah bagi 25 hidrogen gas. Okay, maklumat yang seterusnya. So kita kena semak apa perbezaan dia antara yang pertama dengan yang kedua dengan yang ketiga. Okay, so sekarang eksperimen pertama dengan eksperimen kedua, kita semak apa yang berbeza. Beza di sini adalah ni, 5 titis ini. So sini kita sudah tahu faktor mangkin. Okey, lepas tu kita tengok soalan yang eksperimen 1 dengan eksperimen 3, ada tak benda yang berbeza? Okey. Asid hidroklorik, asid sulfurik. So sini asid hidroklorik, sini asid sulfurik. So kita tahu sini adalah asid monoprotik. Okey, monoprotik. So sini adalah asid diprotik. Faktor dia adalah kepekatan. Okey, kepekatan ion hidrogen. Maka kita sudah tahu kalau 1 dengan 2 dia adalah faktor mangkin. Okey, eksperimen 1 dengan 2. Okey, eksperimen 1 dengan 3 adalah faktor kepekatan ion hidrogen. Okay, kita conteng, tengok soalan, kita conteng. Lepas tu tengok soalan. Okay, berikan maksud kadar dina balas dalam tindak balas ini. Okay, keyword dia adalah tindak balas ini. So, jangan menggunakan lagi apa yang kita hafal. Okay, kadar dina balas ialah perubahan isi padu gas hidrogen. So kita kalau kita punya nota adalah perubahan kuantiti bahan, perubahan kuantiti hasil. Okay, tak ada. Sebab soalan ni kita kata dalam tindak balas ni. So tindak balas ni dia menghasilkan gas hidrogen. So kita tulis kadar tindak balas ialah perubahan isi padu gas hidrogen per unit massa. Okay, kalau tindak balas tu tersebut menghasilkan gas karbon dioksida, kita tulis perubahan isi padu gas karbon dioksida. Tapi kalau soalan ni dia tak mengatakan dalam tindak balas ini, maka kita guna apa? Nota pun boleh. Kadar tindak balas ialah perubahan kuantiti bahan per unit massa. Okey, B, cari kadar tindak balas purata. Okey, so kita tahu kadar tindak balas purata sama dengan isi padu bahagi masa. Isi padu soalan dah bagi 25 cm padu. Okey, masa soalan ni pun dah bagi 50 saat. Okey, maka kita tekan kalkulator, kita boleh dapat 0.5 cm padu persegi per saat. Okey, unit jangan salah. Okey, yang ini unit jangan salah sebab dalam SPM ramai belajar dia buat pengiraan unit tu salah. So, apabila unit salah, satu markah tu tak akan dapat. So perhatikan, tak ada unit pun tak ada markah, unit salah pun tak ada markah. Pastikan unit tu mesti betul. Okey, C, dalam eksperimen 1 kirakan jumlah maksimum isi padu gas yang terbebas. Okey, pada keadaan bilik dia dah bagi suhu isi. Okey, so kita akan guna pengiraan. Pengiraan mesti bermula daripada persamaan. Okey, bermula daripada persamaan. Okey, zinc bertindak balas dengan asid hidroklorik akan menghasilkan garam zinc klorida dengan hidrogen gas. So kita seimbangkan, selalu yang salah yang ini. Zinc klorida. Saya rasa dah banyak tahun SPM memang keluar selalu calon salah yang ini. Dia tak buat yang dua. Tunjukkan yang ini. Selalu tertinggal. So apabila ini tertinggal, dia akan jadi kosong markah. Lepas tu langkah kedua kita akan cari bilangan mol. Tengok apa maklumat dia bagi. So zinc dia bagi 2 gram. Okay, asid ni dia bagi M berapa, isi padu berapa. So, kita tengok. Okay, kemuraran dia bagi adalah 1.0 mol per desimeter padu. Isi padu dia bagi adalah 20 cm padu. So, seperti biasa, kita carilah bilangan mol dahulu. Okay, disebabkan dia bagi dua bahagian, maka kita dua-dua pun kita kena cari dia punya mol. So, bilangan mol zinc, kita kena formula jisim bahagi jisim molar. Okay, sebab dia guna 2 point ni. So, 2 point bahagi jisim molar. Sini tak bagi 65. Okay, tekan kalkulator, kita akan dapat bilangan mol dia. 0.03. Ini adalah bilangan mol zinc
Okay, kita kena kira bilangan mol HCl juga sebab dua-dua maklumat dia bagi. So, disebabkan dia maklumat bagi kepekatan, kita guna formula MV per 1000, okay, di mana 1.0 darab 20 bahagi 1000. So, kita akan dapat 0.002. So, kalau kita bandingkan dua bilangan mol ni, kita dapati bahawa bilangan mol untuk asid hidroklorik adalah yang lebih kecil. So, kita akan pilih. Okay, langkah kedua, kita kena cari nisbah. Nisbah bilangan mol soalan. Okay, so di sini kita guna 2 HCl nisbah dengan isi badu hidrogen gas. So daripada sini kita tulis 2 mol nisbah 1 mol daripada persamaan. So daripada pengiraan 0.02. Okay, so sini pun nisbah 0.01 mol. Okey, silap sini. 0.02. So, maka sini adalah 0.01. Okey, langkah ketiga barulah kita cari kehendak soalan. Kehendak soalan apa? Isi badu hidrogen. So, kita guna formula apa? Bilangan mol hidrogen sama dengan isi badu bahagi isi badu molar. So, kalau kita nak cari isi badu hidrogen sama dengan bilangan mol darab dengan isi badu molar. Okay, sama dengan 0.01 darab 24. Akhirnya kita dapat 0.24 unit. Jangan lupa desimeter padu. Okay, so kena ingat kita ada 3 langkah. Yang pertama cari bilangan mol. Yang kedua cari nisbah, yang ketiga cari kehendak soalan. So bilangan mol jika dia bagi dua bahan pun ada maklumat, maka dua-dua kita kena kira bilangan mol dia. Lepas tu kita cari bilangan mol yang lebih kecil. So di sini barulah kita akan dapat markah. Bilangan mol 1 markah, nisbah 1 markah dengan jawapan akhirnya 1 markah. Mesti berunit. Okay, untuk soalan D, terangkan dengan menggunakan teori pelanggaran mengapakah masa yang diambil bagi eksperimen 3 lebih pendek daripada eksperimen 1. So kita kena guna teori lah, menyatakan faktor, nyatakan huraian. Okay, so kita kena nyatakan dahulu eksperimen 3 menggunakan asid diprotik, ya, iaitu asid sulfurik, manakala eksperimen 1 menggunakan asid monoprotik, okay, asid hidroklorik. Lepas tu yang penting kita kena cakap kepekatan ion hidrogen dalam eksperimen 3 adalah 2 kali ganda. Okay, di sini kita tak boleh kata dia lebih tinggi. Okay, sebab dia memang soalan dah bagi triprotik dengan monoprotik. So beza dia adalah memang 2 kali ganda. So kena nyata spesifik 2 kali ganda. Lepas tu barulah kita cakap pelanggaran antara atom dengan ion dan pelanggaran perkesan. Okay, frekuensi pelanggaran antara atom zinc dengan ion hidrogen dalam eksperimen 3 adalah lebih tinggi berbanding eksperimen 1, dan frekuensi pelanggaran perkesan antara atom zinc dan ion hidrogen dalam eksperimen 3 adalah lebih tinggi berbanding ni. Maka kadar nilai balas di eksperimen 3 lebih tinggi daripada eksperimen 1. So sini ada 3 markah tapi saya tulis ada 4 ayat sebab seperti biasa saya cakap, kita tak tahu pun skema tu mana satu yang memberi markah. Maka apa yang awak tahu tulis saja. Tak cukup ruang, tulis saja kat bawah. Biar pemeriksa yang pergi cari jawapan. Okay, E. Lakarkan rajah aras tenaga bagi eksperimen 1, 2 dalam lakaran anda. Labelkan tenaga pengaktifan bagi kedua-dua eksperimen. Okay, sebab eksperimen 1 dengan 2 dia melibatkan mangkin. Okay, maka kita perlulah aras tenaga. Profil gambar rajah aras tenaga. Okay, so sini adalah tenaga. Kita ada pemula, lepas tu dia turun. Okey. Lepas tu lagi satu, dia mesti lebih rendah. Labelkan yang atas, bawah ke atas. Ini adalah tindak balas yang pertama. Okay, yang bawah ini bertindih aja tak apa. Buat aja. Okey, ini adalah yang kedua.
Ini merujukan tenaga pengaktifan, jadi di mana starting ke maksimum. Okey, jangan buat dua line sebab ada satu tahun SPM tu kalau buat dua line dah jadi salah. So ini buat satu line aja. Lepas tu kita bertindih je buat lagi satu line, lepas tu buat anak panah supaya kita tahu ada dua line pada tempat yang sama. Lepas tu kita masukkan kita punya persamaan. So zinc bertindak balas dengan HCl menghasilkan zinc klorida dengan kita punya hidrogen gas. Lepas tu jangan lupa label. Okay, ini contoh jawapan dia. Okay, jangan lupa labelkan mana satu eksperimen 1, mana satu eksperimen 2. Okay, yang ini adalah eksperimen 1 yang menggunakan mangkin kuprum diosulfat sebagai eksperimen 2. Okay, jangan lupa labelkan. Maka selesailah untuk ini 3 markah.